Mesyuarat 3 hala di Canberra Isnin ini perinci misi MH370. UMNO nilai semula keikhlasan hasrat muzakarah PAS. Tindakan tata tertib pejabat awam sertai himpunan bantah GST. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Khairul Azwan Arba. Dan saya Atikah Mama Naim. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan selagi pendedahan maklumat berhubung siasatan MH370 tidak menghalang operasi pencarian atau siasatannya, ia tidak menjadi satu pelanggaran peraturan. Malah semuanya perlu berlandaskan prinsip ketelusan dan keterbukaan. Tambah Datuk Seri Najib, seiring dengan usaha pencarian yang dipertingkatkan, kerajaan turut melantik sepasukan pakar dalaman untuk menyemak semula segala maklumat berkaitan MH370. Perdana Menteri menyatakan demikian dalam entry terbaru di laman Facebooknya. Semalam Kementerian Pengangkutan mengeluarkan laporan awal siasatan MH370 yang turut mengandungi rakaman audio perbualan antara kokpit dan Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur. Satu mesyuarat berkenaan kehilangan pesawat MH370 akan diadakan di Canberra Isnin ini. Mesyuarat akan dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Australia Warren Truss. My trip to Canberra. Next week, I will lead a delegation to Canberra to attend the trilateral ministerial meeting, which will be hosted by our Australian counterparts on the 5th of May. The meeting will be chaired by the Deputy Prime Minister of Australia and the Minister of Infrastructure and Industry. I will be accompanied by the heads of the three subcommittees, the Deputy Minister of Defence, the Deputy Minister of Transport and the Deputy Minister of Foreign Affairs, along with Dr. Azharuddin from the DCA, Ahmad Jahri from MAS and other relevant representatives from the respective ministries. In addition, a Chinese delegation will also be joining us for the meeting led by the Transport Minister, His Excellency Ya Chuang-Tang, and accompanied by the Vice Minister of Transport, His Excellency He Jiangzhong, and the Vice Minister of Foreign Affairs, His Excellency Zi Hangsheng. Memasuki fasa baharu pencarian MH370, perbincangan turut melibatkan pakar dan syarikat berkaitan penerbangan. On asset deployment, we have had detailed discussions with several Malaysian companies, namely Petronas, DevTech, Baustert and Sapura Kencana in the past few days on deploying specialized assets. These highly specialized underwater systems and platforms include the autonomous unmanned vehicles, AUVs, deep water towed side scan sonars, remotely operated vehicles, ROVs, and support vessels to deploy these assets to join in a new phase of the search mission. It is important for all the Malaysian entities involved in this effort to be on the same page, working as one team, flying the Malaysian flag to find MH370. Menyentuh isu pampasan kepada ahli keluarga penumpang MH370, Ketua Pegawai Eksekutif MAS Ahmad Jauhari Yahya menjelaskan nilainya hanya akan dimaklumkan secara terus kepada ahli keluarga terbabit. Mengenai pampasan, jumlah tu akan kami beritahu kepada ahli keluarga dulu, ya, bukan kepada media, dan akan dibayar secepat mungkin. Dan sidang media bersama Ketua Pusat Penyelaras Agensi Bersama GACC Angus Houston. Sebelum itu, Datuk Seri Syamudin Tun Hussein terus optimis pendekatan yang sama dan konsisten akan terus digunakan dalam fasa baharu pencarian MH370. Fokusnya meningkatkan aset dengan lebih spesifik serta hubungan kerjasama antarabangsa dan pengesahan yang sahih. Angus Houston pula menjelaskan kenderaan dalam air automatik AUV ataupun Bluefin 21
akan tetap digunakan dalam mencari petunjuk MH370. It was obvious that we had to go down and have a look. We sent the bluefin down in that area. Thus far it has found nothing, and we've covered about 500 square kilometres thus far. That's just the way it is. I still am hopeful that the bluefin work that we do between now and the end of May might still find something. Beliau masih berharap bluefin yang bertugas sehingga akhir bulan ini dapat menemui sesuatu di zon carian. Dan untuk analisis lebih lanjut tentang mesyuarat tiga pihak antara Malaysia, Australia dan China di Canberra Isnin ini, kita langsung bersama Hanim Muhili di Perth, Australia. Baik Hanim, jadi perbincangan akan diadakan di Canberra. Adakah pihak JACC akan menukar pusat operasinya yang kini masih di Perth? Hanim. Tika, memang kami sudah pun dimaklumkan tentang perbincangan tiga hala antara Malaysia, Australia dan China Isnin ini. Kami juga dimaklumkan bahawa Datuk Seri Syamuddin akan tiba di Canberra pada hari Ahad. Tetapi menurut pihak Pusat Koordinasi Agensi Bersama JACC, pusat penyelarasan mereka kekal di Perth, memandangkan pencarian juga masih berada pusatnya di kawasan kira-kira 1,500 kilometer dari bandaraya Perth. Dan dalam pertemuan yang akan berlangsung di Canberra itu nanti, kami dimaklumkan bahawa pakar penerbangan antarabangsa dan juga pasukan penyiasatan khususnya dari Australia sendiri akan turut serta bagi memperincikan fasa baharu pencarian. Dan pihak tersebut termasuk pihak Boeing dan juga Inmarsat yang akan meneliti semula data radar, termasuk data radar oleh tentera yang antara lain maklumat berkaitan penyiasatan, dan juga hasil perbincangan itu nanti akan dimaklumkan kepada pihak yang akan dipilih untuk menawarkan khidmat peralatan sonar berteknologi tinggi untuk meneruskan pencarian dalam fasa baharu nanti. Dan kami juga dimaklumkan bahawa perbincangan itu akan menyentuh pelbagai perkara, antaranya termasuk kos pencarian di dasar laut, aset, soal teknikal juga akan disentuh, serta ahli keluarga penumpang dan kru pesawat. Dalam pengumuman yang dibuat di Canberra 28 April lepas, Perdana Menteri Australia Tony Abbott memaklumkan bahawa fasa pencarian akan membabitkan kontraktor komersil, dan ini sedutan daripada sidang media yang diadakan Isnin lepas. The Australian government, in consultation with the Malaysian government, is willing to engage one or more commercial companies to undertake this work, and this work would be done under contract to the Australian government. Dan susulan pengumuman itu, hari ini juga Pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, seperti yang telah pun kami paparkan di awal tadi, memaklumkan kerajaan sedang mengadakan perbincangan teliti dengan 4 syarikat Malaysia termasuk Petronas dan juga DevTech mengenai aset yang direka khusus untuk pencarian fasa baharu yang membabitkan kedalaman mungkin juga melebihi 4,000 meter di Lautan Hindi, kerana ketika ini kenderaan dasar laut autonomi AUV Bluefin 21 boleh beroperasi di kedalaman melebihi 4,500 meter, dan aset tersebut termasuk selain daripada AUV berupa Bluefin, juga kenderaan operasi kawalan jauh ROV akan diteliti sama ada penggunaannya itu boleh menggantikan Bluefin 21 sekiranya dalam tempoh sebulan ini Bluefin 21 masih belum menerima sebarang petunjuk. Dan satu lagi syarikat Malaysia yang sedang mengadakan perbincangan dengan kerajaan seperti yang disebut oleh Datuk Seri Syamuddin dalam sidang media tadi adalah Sapura Kencana, dan kami juga ada menemui Ketua Pegawai Eksekutif bahagian ROV Sapura Kencana yang berpangkalan di Perth. Pihak Sapura Kencana yang setakat ini sudah pun membangunkan 24 jenis ROV sebelum ini mengatakan kesediaan membantu fasa pencarian baru, dan ini juga antara sedutan temu bual kami bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif bahagian ROV Sapura Kencana baru-baru ini. The authorities, as we said before, are dealing with a complex set of parameters. Okay, so it's like a chess game. They know the pieces that they have, and now it's a matter of how do you deploy those pieces to achieve a win. So they know the assets that we have. They're aware of them, and we stand ready to supply. Tika, Kai? Baik, mungkin Hanim boleh perincikan juga tentang misi Bluefin 21 yang akan diteruskan untuk tempoh sebulan lagi. Hanim.
Baik, sebelum itu Kai Tika, kami juga dimaklumkan bahawa peralatan yang akan menggantikan Bluefin 21 nanti sesudah melaksanakan tugasnya dalam tempoh sebulan ini akan merupakan satu peralatan yang lebih canggih daripada Bluefin 21. Meskipun sebelum ini pakar oceanografi di Australia memaklumkan bahawa tiada peralatan yang lebih canggih ataupun yang lebih tinggi teknologinya berbanding Bluefin 21. Tetapi mungkin juga perbincangan mengenai itu akan dilakukan dengan lebih lanjut apabila perbincangan tiga hala berlangsung antara Malaysia, Australia dan China di Canberra Isnin ini. Malaysia juga kami difahamkan akan membincangkan berkenaan aset selain Bluefin 21 itu bersama dengan pihak Tentera Laut Amerika Syarikat. Bagaimanapun bila perbincangan itu akan dilakukan belum lagi dimaklumkan kepada pihak media di sini. Dan selain itu sebarang serpihan yang mungkin daripada pesawat itu kami juga difahamkan oleh pasukan mencari pada waktu ini mungkin telah dibawa arus sejauh ribuan kilometer dari lokasi terakhir pesawat itu, menyebabkan kerja-kerja untuk menjejakinya yang ketika ini dilakukan oleh AUV Bluefin 21 terus menjadi sukar. Dan operasi mencari MH370 juga perlu kita sedari berbeza dengan pencarian pesawat Air France di Lautan Atlantik pada tahun 2009. Dan Bluefin 21 juga telah melengkapkan misinya yang ke-18 hari ini, itu yang telah dimaklumkan oleh pihak JACC kepada media di sini. Dan kapal Ocean Shield milik Australia yang membawa AUV berkenaan dilaporkan dalam perjalanan ke pelabuhan bagi tujuan menambah bekalan logistik. Bluefin 21 sebelum ini seperti yang kita sedia maklum berupaya merangka peta sonar kawasan itu bagi mengesan sebarang serpihan di dasar laut. Dan ahli geologi Australia juga Robin Beeman menjelaskan walaupun pasukan pencarian berjaya menemui bangkai MH370 yang sah di kawasan itu, perlu diingatkan bahawa topografinya amat berbeza di kawasan pencarian dan gunung berapi di dasar laut mungkin akan menghalang lagi usaha untuk mendapatkan kotak hitam pesawat berkenaan. Berikutan lautan di kawasan perairan berkenaan mempunyai kedalaman maksimum 7,000 meter. Jadi kita bercakap tentang Bluefin 21 yang menggunakan sistem navigasi INS untuk memberi ketepatan terbaik. Selain itu, alat itu juga dilengkapi dengan USBL iaitu kata ringkas untuk Ultra Short Baseline yang dapat memberikan ketepatan navigasi optimum. Tetapi menurut pakar oceanografi dan juga pasukan mencari, sebabnya alat Bluefin 21 ketika ini tidak boleh digunakan dengan peralatan lain bersama-samanya kerana sekiranya ia diletakkan dengan peralatan lain, fungsinya akan lebih sukar kerana ia tidak boleh mengesan sebarang petunjuk ataupun isyarat apabila ada alat lain yang mengganggu frekuensinya. Tetapi langkah memperkecilkan zon pencarian pada awal penggunaan Bluefin 21 itu adalah bagi membentuk peta sonar dan menentukan lokasi bangkai atau serpihan pesawat di dasar laut. Tetapi memandangkan lebih 2 minggu penggunaan Bluefin 21 tanpa sebarang petunjuk, maka pasukan mencari juga telah memutuskan untuk memperluaskan kawasan pencarian melebihi 10 km radius daripada isyarat ping dikesan pada 5 dan 8 April. Tetapi kawasan ketika ini diperluas. Secara keseluruhannya zon pencarian telah pun ditetapkan dalam lingkungan 76,000 hingga 78,000 km persegi. Tetapi kawasan untuk Bluefin 21 beroperasi adalah kira-kira 314 km persegi sebelum ini dan ia telah pun diperluaskan. Jadi bila-bila masa sekarang mungkin dalam tempoh sebulan ini seperti yang diumumkan di Kuala Lumpur tadi, Bluefin 21 akan melaksanakan tugasnya. Tetapi kita juga perlu mengetahui mungkin ada lagi harapan untuk dalam tempoh sebulan ini Bluefin 21 menemui penemuan baharu yang boleh dikaitkan dengan pesawat MH370. Tetapi selain dari peralatan Bluefin 21 itu, kami belum dimaklumkan tentang peralatan yang lebih canggih yang boleh digunakan untuk kedalaman melepasi 4,000 meter di Lautan Hindi ketika ini. Kai, Tika. Baik Hanim, terima kasih lintas langsung di Perth, Australia. Baik, kita ke laporan yang seterusnya. Isu buah manggis yang menjadi antara muatan kargo MH370 terus mendapat perhatian media. Pengarah Fama Tan Sri Datuk Paduka Badruddin Amiruddin ketika ditanya sama ada buah manggis berjumlah kira-kira 4 tan itu dibekalkan pihak Fama atau sebaliknya enggan mengulas lanjut. Biarlah pihak yang berwajib untuk membuat siasatan dan sudah tentu sebagai agensi kerajaan kita akan sentiasa memberi kerjasama kepada pihak yang berwajib untuk membuat siasatan mereka. Beliau bercakap kepada media. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan kempen Jom Makan Buah Manggis di Menara Kuala Lumpur.
Dalam perkembangan sama, syarikat pengeluar pesawat Boeing dalam satu kenyataan hari ini menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan semua pihak dengan harapan menyelesaikan pencarian MH370 secepat mungkin. Boeing terlibat secara aktif sebagai penasihat teknikal kepada Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan Amerika Syarikat, berkongsi kepakaran teknikal dan analisis dengan pasukan penyiasat Malaysia serta menyokong pencarian yang dilakukan sekarang. Dalam perkembangan sama, Pusat Bantuan Keluarga bagi penumpang MH370 di Beijing sudah ditutup pukul 6 petang tadi. Dalam kenyataan yang dikeluarkan pihak MAS, kemudahan penginapan untuk keluarga penumpang terbabit di 3 hotel di Beijing juga dihentikan. Dalam pada itu, Pusat Sokongan Keluarga MH370 akan mula beroperasi hari ini di daerah Shuni, Beijing. Pusat ini akan menjadi perantara bagi membolehkan waris berkomunikasi dengan Kerajaan Malaysia, Kerajaan China dan MAS untuk sebarang maklumat terkini. 3 talian hotline juga akan diwujudkan di pusat tersebut. Good morning, Moktawa 10 to drive. 10, Malaysia 370. This is line up to drive 10. Yeah, line up to drive 10, Malaysia. 370, line up to drive 10. Line up to drive Malaysia 370. 370, 3 to right of takeoff. Nice. Thanks for the right of takeoff, Malaysia 37. Thank you, right. 370. Malaysian 370, selamat pagi. Identify climb flight level 180. Can selesai kita right direct to Ikari. Okay, level 180 direct Ikari, Malaysian 370. 370, contact lampu radar 1326 kenaik. Alright, 1326 Malaysian 370. Lampu control Malaysian 370. Malaysian 370, lampu radar, good morning. Climb flight level 250. Level 250, Malaysian 370. Malaysian 370, climb flight level 350. Level 350, Malaysian 370. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Misi bantuan kemanusiaan akan terus dipantau. Ini kerana ada pihak yang menyalahgunakannya sebagai medium melatih dan menyebar fahaman militan. Ia susulan tangkapan ke-11 suspek kes militan pada pukul 3.50 pagi semalam di Segambut. Pihak polis akan mendedahkan identiti kesemua suspek selepas siasatannya selesai. Dan yang ditahan semalam itu pun kita dapati individu itu mahu melarikan diri ke sebuah negara jiran. Dan kita dapat menangkapnya kerana kita tahu bahawa kumpulan militan ini telah mula khawatir dan takut atas tindakan-tindakan polis. Saya ingin menyatakan sekali lagi bahawa jihad itu satu istilah yang baik. Tetapi disalahartikan dan ini memburukkan imej Islam. Polis juga sedang menjalankan siasatan lanjut berhubung maklumat yang diterima bahawa Malaysia dijadikan tempat pelancaran aktiviti militan. KDN tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba mengganggu-gugat kesejahteraan awam dan negara. UMNO akan mengkaji semula muzakarah bersama PAS mengenai pelaksanaan hukum hudud di negara ini. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata hukum hudud tidak wajar dipolitikkan dan aktif PAS menyorakan hasrat itu semata-mata ingin meraih sokongan orang Melayu. Beliau juga mengulas kenyataan Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok mengenai isu hudud baru-baru ini. Katanya kenyataan Teresa itu memberi gambaran bahawa PAS perlu menyahut cabaran UMNO demi survival politik parti pembangkang itu.
samping itu kita lihat bahawa cadangan PAS ini sendiri tidak mendapat dukungan dari parti-parti yang bersekongkol dengan mereka seperti DAP dan PKR. Kita tahu walaupun ada kepimpinan dalam PKR terdiri daripada orang Melayu dan Islam, mereka sendiri tidak menyokong pada hudud. Artinya ada penentangan dari dalam. Beliau bercakap dalam sidang media khas di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Dalam Negeri memberi jaminan polis akan membuat siasatan telus berhubung perhimpunan bantah GST semalam. Beliau mengesahkan sudah menerima laporan berhubung kejadian media asing yang dikasari peserta perhimpunan itu. Kumpulan pencawat awam yang menyertai demonstrasi membantah pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan GST di Ibu Negara semalam bakal berdepan tindakan tata tertib. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah menegaskan pihaknya sedang mengenal pasti mereka yang terlibat. Seperti yang biasa, kalau kita dapat bukti yang kukuh terhadap pegawai, semua tindakan akan diambil dan kita ada mengikut keliling mengenai tindakan tata tertib dan lain yang bermula daripada amaran sampai buang kerja. Beliau sebelum itu menyampaikan anugerah khidmat cemerlang kepada 864 kaki tangan Majlis Amanah Rakyat MARA di Kuala Lumpur. Hadir sama Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ibrahim Muhammad dan Ketua Pengarah MARA Datuk Ibrahim Ahmad. Penghargaan disalurkan kepada penjawat awam yang cemerlang dalam memberikan komitmen melaksanakan agenda transformasi negara. Menurut Mufti Pahang Datuk Abdul Rahman Osman pula, bantahan terhadap sistem percukaian yang tidak menzalimi rakyat adalah haram. Tegas beliau, sistem percukaian telah lama wujud sejak zaman Saidina Umar dan dibenarkan syarak selagi membawa perkara yang baik dan tidak menzalimi rakyat. Turut diperjelaskan, lebih 100 hadis menyatakan haram jika menentang kerajaan kerana bimbang akan berlaku perpecahan dalam kalangan umat. Dalam syarak membenarkan mengutip cukai ni dari sejak zaman Saidina Umar lagi. Mengutip cukai memang ada lah. Makna tidak salah dari segi kerajaan mengutip cukai. Hanya cara mengutip cukai itu tidak dalam Islam tidak menzalimi, itu sajalah. Dan apa yang kita fahamkan bahawa GST ni ada satu sistem mengutip cukai dunia ni. Yang di dunia menggunakan sistem itu. Mana kita minta kepada orang Islam lah, supaya tidak hanya menyalahkan tentang cara kerajaan mengutip cukai, kerana dia adalah satu sistem yang digunakan oleh dunia lah, termasuk Malaysia lah. Beliau turut menasihati rakyat agar akur dengan keputusan pemimpin dan mengkaji terlebih dahulu sesuatu perkara tanpa dipengaruhi kumpulan yang ingin menjatuhkan. Beliau juga yakin kerajaan akan melaksanakan GST secara Islamik seperti yang diinginkan peserta perhimpunan tersebut. GST dilihat mampu memberi manfaat kepada rakyat dari segi penambahan bantuan rakyat satu Malaysia. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR masih belum menerima sebarang pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat berhubung kekosongan kerusi Parlimen Teluk Intan berikutan kematian anggota Parlimennya Siah Leong Peng semalam. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof menjangka pemakluman rasmi itu akan diterima Isnin ini. Mengikut perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan, pilihan raya kecil perlu diadakan bagi mengisi kekosongan kerusi berkenaan dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan yang diputuskan oleh SPR. Selepas itu, SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas untuk menetapkan tarikh hari penamaan calon dan hari mengundi bagi pilihan raya kecil. Siah 48 meninggal dunia di Pusat Perubatan Universiti Malaya Kuala Lumpur akibat kanser pada kira-kira 7.30 pagi semalam. Pada pilihan raya umum ke-13, Siah menewaskan calon Barisan Nasional Datuk Mah Siew Keong dan calon bebas Moralinggam Kanan dengan majoriti 7,313 undi. Masih bersama berita nasional, Perbadanan Muzium Melaka Perzim diarah menyerahkan 2 keping medal tembaga yang ditemui di Pulau Nangka
kepada Jabatan Warisan Negara untuk kajian. Ia bagi membolehkan medal berkenaan dikenal pasti sama ada emas atau sebaliknya. Malah kerajaan negeri juga bersedia untuk bekerjasama dengan syarikat yang bertanggungjawab menjumpai barang berkenaan. Tetapi kalau ianya bukan, saya kira mungkin ada sedikit kekeliruan di sana. Dan saya minta pihak yang menggali itu supaya menyiasat bersama, dan kita akan menyiasat bersama, dan kerja-kerja ini boleh diulang kaji semula untuk diberhentikan seketika. Kerana kita mempunyai kumpulan kedua yang akan memasuki kawasan itu dengan kaedah yang berbeza. Jadi ini semua perlu dilakukan secara terperinci. Saya masih lagi tidak yakin penuh apa yang dijumpa itu datang daripada kawasan berkenaan ataupun mungkin sesuatu yang tercicir ataupun dicicirkan. Ini kita kena siasat secara terperinci. Mengulas lanjut, Datuk Seri Idris turut menyatakan sekiranya artifak berbentuk shilling itu dibuktikan sebagai sebahagian daripada harta karun, Pulau Nangka akan dimohon sebagai tapak warisan UNESCO. Laporan sebelum ini mengatakan bahawa Pulau Nangka yang tidak berpenghuni menyimpan khazanah dari Kesultanan Melayu Melaka. Terdahulu beliau menerima lawatan delegasi program Perhimpunan Antarabangsa Belia Asia Tenggara di Seri Bendahara Air Keruh. Pasaraya besar digalak menyertai kempen turun harga barang bagi membantu rakyat menangani peningkatan kos sara hidup. Pasaraya besar yang mendominasi pasaran terutamanya di kawasan bandar berupaya membantu mengawal harga barangan. Ketua Setiausaha KPDNKK Datuk Seri Alias Ahmad berkata pengguna juga perlu mengetahui hak-hak mereka agar tidak mudah tertipu dengan peniaga yang meletakkan harga yang tinggi. Semakan harga boleh dilakukan setiap hari melalui portal khas yang dikendalikan KPDNKK bagi merancang perbelanjaan harian. Lebih bijak mengetahui hak-hak pengguna dan memilih perbelanjaan secara wajar. Artinya kalau dia katakan barang ini mungkin tidak sesuai untuk perbelanjaan dia, so dia boleh pilih barang yang lebih sesuai. Itu maksudnya hak pengguna itu sendiri. Beliau merasmikan kempen turun harga di sebuah pasaraya di Georgetown. Kempen melibatkan penurunan harga 4,000 produk keperluan harian, terutama makanan segar, sejuk beku, makanan kering, makanan dalam tin, produk bayi dan kanak-kanak. Sehingga kini 400 pasaraya besar menyertai kempen tersebut yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak awal tahun ini. Proton Holdings Berhad mengumumkan pelantikan John Mark Gales sebagai Ketua Pegawai Eksekutif CEO Grup Lotus PLC berkuat kuasa semalam. Lotus merupakan subsidiari milik penuh Proton dan ahli kumpulan DRB Highcom. Gales yang berasal dari Luxembourg merupakan pemain industri otomotif yang terkenal dan pernah memegang jawatan penting dalam beberapa syarikat otomotif utama global. Sebelum dilantik sebagai CEO Lotus, Gales memegang jawatan sebagai CEO Persatuan Pembekal Otomotif Eropah CLEPA. Nilai perdagangan dua hala Malaysia Kazakhstan dijangka meningkat 10% tahun ini berbanding $57.8 juta yang dicatatkan 2013. Menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Medtrade, Datuk Zulkifli Mahmud, jumlah ekspor Malaysia ke negara itu tahun lalu bernilai $55.12 juta, manakala jumlah import $2.72 juta. Malaysia katanya berminat untuk meneroka peluang perniagaan dalam sektor pendidikan dan latihan, perkhidmatan kesihatan, kewangan Islam serta teknologi komunikasi di Kazakhstan. Jelasnya Kazakhstan dilihat sebagai platform bagi syarikat tempatan, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana PKS untuk mengembangkan perniagaan ke negara-negara Commonwealth. The most important thing for the SMEs to explore the opportunity. We want SMEs to go beyond our territory. And Matric, we have a program under Go Export to help SME, export-ready SME to go global.
so that our SMEs can become another champion of Malaysian product and services abroad. Beliau ditemui media pada Forum Perniagaan Malaysia Kazakhstan di Ibu Negara. Acara setengah hari itu bertujuan menawarkan peluang pelaburan di kawasan pertahanan dan industri utama di Kazakhstan kepada pegawai kerajaan, peserta inovasi dan pelancongan serta pakar pelaburan. RHB Research mengekalkan saranan beli lebih ke atas sektor perbankan. Ia berikutan jumlah permohonan bagi kelulusan bagi bulan Mac yang meningkat masing-masing pada 78 bilion dan 36 bilion ringgit tahun ke tahun dengan permintaan pinjaman menunjukkan pertumbuhan yang kukuh. Menurut nota kajian firma penyelidikan itu, permintaan pinjaman perniagaan kekal sihat didorong permohonan lebih tinggi daripada aktiviti perniagaan dan insurans kewangan, hartanah, bekalan air dan gas serta elektrik. Meskipun langkah mengawal harga hartanah telah dikuatkuasakan, namun pertumbuhan pinjaman isi rumah kekal kukuh pada 11.7% dengan prestasi gadai janji kediaman mencatatkan pengembangan 13.6%. Sehubungan itu, firma penyelidik itu berkata suku akan datang dijangka menarik berikutan bank-bank mungkin mengalami peningkatan dalam segmen ini. Pemeteraian perkongsian strategi antara AMAB Holdings berhad dengan Midlife International Holdings bakal meluncakkan penguasaan pasaran kumpulan A-Bank bagi segmen insurans tahun ini. Menurut pengerusi kumpulan Tan Sri Azman Hashim, matlamat utama perkongsian adalah mengukuhkan cadangan nilai dengan memenuhi keperluan melalui penyelesaian inovatif dan sesuai. Jelasnya potensi sektor insurans nyawa di Malaysia masih mempunyai ruang untuk berkembang. Justru M-Bank mahu menerokainya bagi menyumbang keuntungan lebih besar kepada kumpulan. We have to compete really with the conventional life as well. So it'll be interesting. But we have to think lah, do some innovative things, hopefully. So generally, do you have any? Takaful different. Takaful, if you do it very well, we can go for the world market, Muslim Islamic market, just like Islamic banking kan. AMMB Holdings memperolehi kelulusan kawal selia pada 1 April dan perjanjian pembelian saham dimeterai pada 28 April dengan kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Presiden Amerika Syarikat Barack Obama. Tan Sri Azman ditemui pada majlis sumbangan van Kia Prigio kepada Kencara Soup Kitchen di Kuala Lumpur. Van itu akan digunakan syarikat Kencara bagi menghantar makanan kepada golongan gelandangan. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM mengumumkan dividen 7.6% pelaburan program Ar-Rahnu bagi tahun 2013. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharom berkata, meskipun harga emas kurang stabil, namun jumlah yang diumumkan itu masih relatif tinggi berbanding pelaburan institusi kewangan. Skim Ar-Rahnu ni, walaupun namanya skim gadaian Islam pada setengah pandangan, tetapi yang bukan Islam juga turut mengambil bahagian, di mana kita nampak ada sebanyak lebih kurang umumnya 7%, tetapi ada tempat kawasan-kawasan bandar-bandar tertentu, kedai cawangan Ar-Rahnu kita ini sehingga sampai 59% yang menggadai itu ataupun key playersnya, pemain-pemain utamanya ialah orang yang bukan Islam. Datuk Seri Jamil hadir pada majlis penyerahan cek keuntungan pelaburan Al-Mudarabah Ar-Rahnu YAPIM tahun 2013 kepada pelabur di Ibu Negara. Tahun lalu pelaburannya mencecah RM158.7 juta. Ia merupakan jumlah tertinggi sejak skim itu diperkenalkan pada 1993. Skim Ar-Rahnu juga berupaya memberi perkhidmatan melalui transaksi terkumpul sebanyak RM6.87 juta sehingga Mac tahun ini. Manakala 1.3 juta pemegang akaun pula menerima manfaat daripada skim ini yang melibatkan pembiayaan tahunan berjumlah RM1.5 bilion. Kini terdapat 178 cawangan Ar-Rahnu YAPIM di seluruh negara. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sedang merangka prosedur standard operasi SOP bagi penubuhan Taman Asuhan Kanak-kanak Taska yang beroperasi 24 jam. Menterinya Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata taska 24 jam itu diperlukan golongan ibu bapa yang bekerja dalam sektor kesihatan seperti jururawat dan doktor serta pekerja industri perkilangan. Cadangan itu hasil perbincangan bersama wanita muda profesional seperti Dr.
yang merasakan pusat jagaan kanak-kanak seperti itu perlu diwujudkan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan persidangan Kelab Soroptimis International Southwest Pacific di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak. Ops tayang yang diselaraskan kawasan khas Pantai Timur Sabah Eskom menyaksikan penahanan 12 individu dipercayai pendatang tanpa izin parti di perkampungan Pulau Mabul Sempurna semalam. Ketua Pengarah Eskom, Datuk Muhammad Mentik berkata kesemua lelaki itu berumur antara 15 dan 47 tahun ditahan anggota Polis Gerakan Am PGA kira-kira 5.30 pagi kerana gagal menunjukkan dokumen pengenalan diri yang sah. Menerusi satu kenyataan tegas beliau, operasi itu merupakan sebahagian daripada usaha Eskom untuk memastikan pulau-pulau peranginan atau resort di Sempurna bebas daripada parti. Sebelum ini, amaran telah dikeluarkan agar pengusaha resort di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone tidak menjalankan aktiviti di laut atau sungai pada waktu malam. S-Zone meliputi 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Rit Pitas, Beluran, Kinabatangan, Sandakan, Lak Datu, Kunak Tawa dan Sempurna. 3 penjenayah yang disyaki terlibat dalam satu kes culik kini diburu polis. Menurut jurucakap bahagian jenayah IPD Petaling Jaya, suspek meloloskan diri selepas polis melepaskan beberapa das tembakan ke arah kereta suspek yang dikesan di kawasan RNR Sungai Buloh, Selangor. Bagaimanapun tidak dapat dipastikan sama ada tembakan itu mengenai suspek atau sebaliknya. Mereka disyaki terlibat dalam satu kes culik seorang kanak-kanak. Polis percaya kesemua suspek masih berada di sekitar Lembah Kelang. Pelepasan awal akan diberikan kepada pelatih program latihan khidmat negara PLKN Kumpulan 2 Siri 11 2014 yang mendapat tawaran kemasukan ke tingkatan 6. Latihan akan ditamatkan pada 2 Jun bagi membolehkan mereka untuk mendaftarkan diri di sekolah yang ditempatkan. Menyatakan perkara itu, Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN, Datuk Abdul Hadi Awang Kecil, dengan menjelaskan khidmat negara di Malaysia tidak sama dengan negara lain kerana lebih memberi penekanan kepada pembelajaran terlebih dahulu dan barulah mengikuti PLKN. Kementerian Pendidikan juga telah memberi persetujuan untuk membenarkan pelatih mendaftar ke tingkatan 6 lebih lewat berbanding mereka yang tidak mengikuti latihan tersebut. Mereka perlu mendapat pengesahan daripada pengetua sekolah tersebut setelah mereka melaporkan diri dan mengembalikan surat pengesahan itu kepada kamp di mana mereka berada untuk pastikan mereka benar-benar lapor diri sebagai pelajar tingkatan 6. Beliau ditemui ketika mengadakan lawatan kerja ke kamp PLKN Legenda Sri Negeri Langkawi. Pelatih terlibat tetap menerima sijil dan dikira tamat mengikuti PLKN seperti kumpulan lain yang akan tamat pada 27 Jun. Sehingga kini terdapat 31,000 pelatih yang sedang menjalani PLKN di 81 kamp seluruh negara. Negara anggota ASEAN memainkan peranan penting menyumbang kepada kestabilan serantau yang menjadi pilihan pelabur asing. Masyarakat pula perlu lebih menghayati dan mengenali ASEAN secara lebih dekat. Dan berdasarkan kajian, tahap kesedaran tentang ASEAN masih rendah. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata Malaysia akan menjadi tumpuan dalam rantau Asia Tenggara tahun depan dengan mengambil alih peranan mempengerusikan ASEAN selepas Myanmar. Tanggungjawab besar dipikul Malaysia bagi memastikan hasrat membentuk komuniti ASEAN 2015 akan direalisasikan. Tema ASEAN 2015, ASEAN berteraskan rakyat memerlukan keterlibatan rakyat iaitu pihak yang berkepentingan dalam pembentukan komuniti ASEAN. Hasrat Malaysia adalah untuk menjadikan komuniti ASEAN benar-benar menepati satu ASEAN untuk semua. Beliau menyatakannya pada majlis perasmian program Kenali ASEAN 2014 di Kompleks Ujana Keuangan Labuan. Program semula ini dilihat mampu menjadi media masyarakat, meningkatkan pengetahuan dan kefahaman mereka berhubung peranan dan sumbangan ASEAN. Kecewa tetapi bukan satu kerugian besar, itu pendapat bekas atlet karate negara P. Purwaneswaran mengulas pengguguran acara karate dalam Tamasya Sukan C di Singapura tahun depan oleh penganjur. Kerana baginya Sukan C hanya platform untuk atlet pelapis dan bukan atlet elit.
Menurut Puvanesh Warren, walaupun kecewa memandangkan sukan karate antara penyumbang utama tingkat emas dalam sukan C, namun ia belum menjamin pencapaian terbaik di peringkat antarabangsa. Ini kerana banyak kejohanan-kejohanan bertaraf dunia lain perlu diberi tumpuan oleh atlet elit seperti Sukan Asia dan kejohanan terbuka dunia. Menyumbang setiap kejohanan kita menyertai, dan sekarang semua atlet-atlet yang muda dan lebih berkaliber dan bersemangat. Dan saya rasa semua atlet yang kita ada 8 atlet elit dalam program dan hanya 4 wanita dan 4 atlet lelaki yang terpilih. So Macau belum memilih siapa yang akan mewakili. Dia yang kini merupakan jurulatih pelapis kebangsaan berkata tumpuannya kini perlu diberi kepada kejohanan karate Asia Tenggara sebagai platform atlet pelapis karate untuk meningkatkan pencapaian. Puvanesh Warren juga tidak risau kehilangan acara itu di Sukan C tahun depan kerana MACAF sentiasa memastikan pencapaian atlet mereka dapat dipertingkatkan menerusi pelbagai kejohanan lain. Menjelang perlawanan separuh akhir antara Malaysia dan Kanada, pengendali skuad hoki negara Muhammad Damarash Abdullah meminta agar semua pihak tidak perlu mempertikaikan pemilihan pemain untuk skuad negara. Ini kerana pemilihan yang dilakukan amat teliti dan diadili barisan kejurulatihan. Penilaian pemain dilakukan secara berterusan baik ketika latihan sehingga sesi perlawanan persahabatan. Beliau tidak melatah apabila ada pihak yang mengkritik pemilihan pemain muda menyertai skuad cabaran juara-juara satu kebangsaan. Macam ada orang yang datang ke stadium yang kira terus serang saya yang kata like kenapa saya tak simpan pemain-pemain muda seperti di Sultan Azlan Shah. Sama punya masa istilah kira bila saya bergerak ke satu tempat lain, orang mengatakan kenapa saya kira menggugurkan pemain-pemain senior. So soalan-soalan macam ni saya tak tahu macam mana lah Kiris mau menjawab. Saya rasa dalam skuad pemain-pemain yang Kiris terbaik yang saya lihat dengan mata saya secara jujur dan ikhlas, saya memilih yang 18 terbaik. Saya tahu pemain-pemain muda. Persoalan pemilihan pemain timbul selepas skuad kebangsaan tewas dalam 2 perlawanan awal peringkat kumpulan B. Dalam pada itu, Muhammad Damarash turut memberi bayangan awal pertemuan dengan Kanada pada Sabtu ini sukar diramalkan. Rekod 4 kemenangan dalam 5 pertemuan sebelum ini memberi kelebihan buat skuad negara. Namun Muhammad Damarash tetap mahu anak-anak buahnya berwaspada. Meskipun mencatat kemenangan terbaru di peringkat kumpulan B, Kanada pastinya menampilkan permainan yang berbeza. Tapi dalam situasi ini saya rasa Malaysia dengan Kanada lebih kurang tak banyak berbeza, 13 dan 16. Kedua-dua pasukan ini kira mempunyai peluang untuk menang. Okay. Saya pun mengakui Kanada bukanlah tim kecil lah. Okay, daripada persembahan dia di sini kalau dibandingkan dengan di Sultan Azlan Shah, okay, dengan beberapa orang pemain yang dia bawa masuk selepas Sultan Azlan Shah, dia pun nampaklah tampak lain. Separuh akhir antara Malaysia dan Kanada akan berlangsung pada jam 7.15 malam di Stadium Indra Mahkota, Kuantan. Dalam pada itu, lawan Malaysia di separuh akhir, Kanada tidak akan memberi laluan mudah buat skuad negara. Pengendalinya Anthony Ferry mengharapkan slot final miliknya dan mampu menewaskan Malaysia tanpa penentuan penalti. I think when you look at the stats of the last match, we performed pretty well, and that gives us a lot of confidence going into tomorrow's match. We fully expect to play well. We understand how hard it's going to be, but we're really excited for the match. And we want to make sure that this match is over in 70 minutes and it's in our favour. Kanada tidak hanya menumpukan jaringan menerusi pukulan sudut penalti, malahan barisan serangan Kanada mampu merobek gawang Malaysia menerusi jaringan padang. Presiden Konfederasi Hoki Malaysia Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah mengharapkan momentum skuad hoki negara menentang New Zealand dibawa ketika berdepan Kanada. Namun baginda mengingatkan pemain agar tidak terlalu leka dan terus fokus sepanjang 70 minit perlawanan. Ambil peluang dengan sebaik mungkin. Kalau macam semalam jantung saya tak tahulah macam mana. Alhamdulillah mungkin
God was on our side yesterday, but we need more luck tomorrow. We need more power tomorrow. Dan it is only 2 games away. So saya harap mereka sedarlah kepentingan hari esok begitu penting dalam sejarah hoki. Titah baginda skuad hoki negara kian hampir untuk melakar sejarah baru dalam sukan hoki negara andai berjaya mara ke final sekaligus meraih trofi Piala Cabaran 1 2014. Pemain bakal diberi suntikan semangat apabila Tengku Abdullah akan turun memberi amanat sebelum perlawanan separuh akhir pertama antara Malaysia dan Kanada bermula. Penyanyi Misha Omar selamat diijab kabulkan dengan jejaka pilihannya Fairuz Izzuan Rosli 32 tahun dengan sekali lapas di sebuah hotel dekat Kota Baru jam 9.30 pagi tadi. Pihak perempuan menerima 6 dulang hantaran serta gelang emas sebagai mas kahwin. Mereka dinikahkan Iman Ahmad Kamil Mat berwali Abang Misha Muhammad Rosi Omar. Majlis bersanding pula berlangsung malam ini. Kerjaya seni saya bertuah sebab dia tidak menghalang, malah diberikan galakan asalkan saya tahu membatasi diri. Kena fikirkan sikitlah, macam saya pun berlakon kan, jadi lepas ni berlakon tu kena fikir-fikirlah, kita ada banyak hati yang perlu dijaga sebab kita telah menyatu kan. Majlis perkahwinan Misha sebelum ini dijadual pada Februari terpaksa ditangguhkan selepas bapanya Omar Ismail meninggal dunia 30 November 2013. Suami Misha, Firoz, yang bertugas sebagai juruterbang di penerbangan Malaysia merestui Misha untuk meneruskan aktiviti seninya. Kita syukurlah sebab yalah kan with the long journey and all, it's quite tiring, it takes on your body as well. Yeah. So thank God lah. Mereka akan berbulan madu di Australia, Jepun dan Amerika Syarikat. Berita Nasional 2 Mei kami akhiri dengan visual kempen Jom Makan Mangga anjuran Menara Kuala Lumpur dan Fama. Kempen itu mensasarkan nilai ekspor buah mangga RM10 juta tahun ini. Antara jenis mangga yang dipromosikan ialah mangga perlis, mangga cokanan dan mangga apple. Kempen berlangsung sehingga Ahad ini. Kita saksikan bersama. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.